Sebenarnya pandemik ini ataupun COVID-19 ini merupakan satu kejutan penting. It used to be where you heard somebody get COVID, but right now people who you know left, right and centre are getting COVID. Kita tak punya pengalaman mengalami atau menangani pandemik sebegini rupa. Coordination and planning, ianya mestilah berdasarkan evidence base. Kita kena mengambil pendirian untuk mendengar daripada pakar. Kita harus mendengar dengan banyak, berfikir, tapi dalam masa yang sama kena cepat membuat keputusan. Masa itu sangat penting. Virus ini merebak dengan begitu cepat. Oleh kerana ada perubahan kerajaan, saya bimbang dan saya takut bagaimana Selangor nak handle kes begini kalau dia merebak. We need help. So I said the best person to help us would be mantan Menteri Kesihatan. Fighting COVID is like fighting a war. It's going to be a long haul seperti mana hari ini terbukti. Kita mestilah menubuhkan tim yang betul-betul mantap. Kita wujudkan Selangor Task Force for COVID-19 ataupun STFC yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Zulkifli Ahmad. STFC pada awal mengambil pendekatan mendidik, menjelas, memberi pencerahan kepada warga Selangor. Mana ada negeri yang menubuhkan STFC yang dianggotai oleh 8 orang profesional well known dari bidang masing-masing di Malaysia. Selangor lead the path. Kami merasakan perlu ada satu operational arm. Lalu di situlah terbitnya STFO ataupun Selangor Task Force Operation. Jadi kami adalah pelaksana untuk apa-apa cadangan yang telah diberikan ataupun yang dibincangkan di dalam STFC bersama dengan Exco Kesihatan dan juga pihak Menteri Besar Negeri Selangor, dan kami di pihak STFO akan melaksanakan cadangan-cadangan tersebut. Dalam hal menangani COVID-19 ini, peranan pegawai kerajaan sangat besar. Doktor, jururawat, polis, askar dan pejabat awal pentadbiran. Boleh katakan keseluruhan daripada anggota perkhidmatan awam terlibat, melebihi 15,000 orang. Dan mereka bergerak ke sana sini untuk melaksanakan tugasan-tugasan walaupun dalam keadaan ancaman nyama, ancaman kepada keluarga mereka, walaupun penat, walaupun berada dalam keadaan kekhawatiran, ketakutan, usaha yang mereka buat ni tadi bersungguh-sungguh. Di antara takut dan juga tanggungjawab yang diberikan. Ini cabaran utama di peringkat perkhidmatan awam. Kami mohon maaf kerana tak dapat melandaikan dan mengurangkan keses. Pada waktu yang sama, kami juga memohon untuk warga Selangor memahami apa gendala-gendala kami. We can accept the blame, no problem. Andainya kalau kami diizinkan untuk bersama mentadbir, mengurus, memberi pandangan. I want that kerjasama. Kita nak komplimen, tapi kita tak boleh buat seperkara-perkara yang kita fikir perlu dilakukan sebab dia adalah bidang kuasa orang lain. Kita tak lakukan contact tracing, ya, jangan silap faham. Kerja contact tracing ini kerja KKM. STFC at best hanyalah berperanan sebagai complementary, supplementary role. Kerajaan pusat telah mengatakan bahawa mereka tidak berkemampuan untuk melaksanakan kontak rapat. What went wrong? Apakah langkah yang menjadi pengendala proses itu dipercepatkan? Satu masa dulu, kita ada langkah yang mampu membuat automation. Kita negeri Selangor agak beruntung sebab di peringkat awal tahun 2016 lagi kita telah menyiapkan satu gagasan untuk ke arah Smart State. Dan pandemik ini sebenarnya menolak kita ataupun mempercepatkan kita untuk melakukan proses digitalisation seperti yang kita tunjukkan dalam selangkah. COVID-19, ia boleh merebak walaupun orang itu tidak kelihatan sakit. Ini menyebabkan kawalan tu susah.
And if you cannot track the illness, then the next step you just have to track people. You have to track movement. The one way we can do it adalah kalau semua orang hanya mendaftar masuk. Kita boleh gunakan QR code. We can capture people punya movement. By the way, I bawa the prototype to STFC. I didn't say that is the perfect solution. It was the solution at that point of time. Yang Berhormat Menteri Besar Selangor decided untuk scale this up. And I think by 5th of May, ia diwajibkan penggunaannya di kawasan perniagaan lah. And it was so simple because at that point tak ada aplikasi, tak payah download tak what not. It's a web app, mudah untuk diguna pakai di apa-apa telefon sekalipun. Untuk orang yang tak ada telefon pintar, boleh check in by SMS. Kita punya pengguna Selangor adalah 6.7 juta lah. Our daily check-in was about 12 ke 13 juta sehari. A good 1 month later, kaedah ni diadopt oleh Kerajaan Persekutuan dan diperluaskan penggunaannya di seluruh Malaysia dalam bentuk MySejahtera Check-in. When we talk about Selangor, you're not talking about just an app. It is more of an ecosystem, a holistic approach on the digitalization of healthcare. It was never only for contact tracing. Selangor ni dia evolve berdasarkan keperluan ataupun bukti saintifik semasa. It has grown by incorporating artificial intelligence. Dia adalah kita panggil sebagai mathematical modelling yang sangat kompleks yang saya tak fikir kita boleh guna kaedah biasa. And that is why we actually run it through komputer ataupun through kepintaran mesin. Modul yang kita bangunkan ni dipanggil sebagai IRC, Inherent Risk of Contagion, di mana kita bukan sahaja ambil maklumat berkenaan kes positif and di mana ia bermula, tapi juga kita ambil kira tentang kepadatan penduduk, dynamic mobility atau pola pergerakan, kita ambil bentuk demografi, kita ambil bilangan bisnes. In short, apa yang kita buat adalah kita buat satu macam ramalan cuaca, but rather than ramalan cuaca, ini adalah ramalan wabak. Teknologi ataupun pemikiran yang sama dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan dengan pelaksanaan HIDE, tapi HIDE baru diperkenalkan beberapa bulan yang lepas. The idea of menggunakan kepintaran mesin untuk buat pemetaan wabak is something that we pioneer. Using our machine learning, AI, kita boleh sebenarnya membuat prediksi where would be the next hotbed yang merupakan reservoir ataupun tempat yang akan menular. Pendekatan WHO adalah FTTIS, iaitu Find, Trace, Test, Isolate and Support System, dan itulah yang terkandung di dalam analisa ataupun apa yang kita laksanakan dengan Selangor. Kalau you buka app Selangor tu, ada satu kita tulis peta, and dalam that peta you boleh nampak kawasan hotspot. Kalau kita buat kita punya community testing di tempat-tempat yang hotspot ni, kita boleh dapat cari kes kat situ walaupun orang belum lagi bersimptom. Kami menggunakan pendekatan targeted community screening. Kita find, kita trace, kita test. Selcare ni adalah satu anak syarikat di bawah Kerajaan Negeri Selangor. Kita menguruskan program kesihatan kerajaan negeri melalui program saringan. So, data tu kita terima daripada kerajaan negeri dan kita diarahkan untuk membuat saringan kepada golongan-golongan ni. Kita bergerak dari satu rumah ke rumah. Kita mampu buat itu semua kerana kita punya capaian atau kita dapat granular epidemiological data. So we have a good pool of data. Dalam sains, data amat penting. Sama ada data itu flow secara betul ataupun tidak. But I think all of this change after there was a move untuk satukan penggunaan ekosistem digital lah. Unfortunately, apabila itu berlaku, we lost access to this data. Ketika kita hilang data, hilang keperkongsian data, kita sudah semacam bertinju dalam gelap. Berbuih mulut kami bercakap tentang perkara-perkara yang seharusnya telah dilaksanakan, termasuklah data sharing yang sangat mengendalikan pihak-pihak seperti kami di Negeri Selangor yang punya keupayaan untuk menganalisa, melakukan. Untuk kita bekerjasama sama ada di peringkat federal,
di peringkat state. Tanpa ketelusan data ini, maka kita tidak boleh membantu dalam membendung wabak ini. Oleh kerana kami tidak ada maklumat, kita tidak tahu kluster-kluster itu di mana. Kita cuma tengok daripada jadual 14 hari moving 14 days tu, kita tengok jumlah meningkat dan semua dah mula menjadi merah. Di situlah kita gagal untuk melanjutkan program targeted testing kami. Saya berbincang dengan Datuk Menteri Besar dan saya mengatakan bahawa kita kena buat semua DUN. Di 56 DUN yang dikatakan sebagai ujian massa atau mass testing. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Ibu-ibu, bapa-bapa, buak-buak, mbayu, kakang-kakang, umah angah, ayah dan sebagainya, seberataan semualah ya datang ke sini untuk buat swab test secara percuma. Percuma untuk Sudah pasti FTTIS, one of the element of T that is not just trace but you have to test. Kita kena test orang. Di peringkat awal mereka rasa macam tidak begitu penting. Tapi bila tengok kes makin tinggi, kita jelaskan perlahan-lahan, akhirnya mereka berbondong-bondong datang. Saya sangat gembira lah. Akhirnya daripada 8 Mei yang lepas, kita dapat pergi ke semua Dewan-Dewan Undangan Negeri mengadakan saringan-saringan ini dan mendapat sambutan yang sangat baik dan luar biasa, malahan di kawasan luar bandar seperti ini. Ya. Sebelah je kan dua-dua? Sebelah je. Dengan kehadiran lebih daripada 1,000, ada mencecah 2,000, ada mencecah 5,000 di Subang Jaya sebenarnya. To be honest with you, we didn't plan for 5,000 people to turn up. Untuk setiap khemah ada 250 kerusi. Untuk hari ini bukan sahaja kami ada walk-in tetapi juga ada drive-thru. Going out in encouraging people to consider getting tested, although they might not have been in close contact, our narrative was simple. Early detection saves lives, and all of us need to do our part to get ourselves tested. Sebab kita dapati kes-kes asymptomatic begitu banyak. Itu adalah satu penyebab mungkin kepada kes-kes sporadik yang berlaku di dalam negeri. I can be talking to you and I feel absolutely fine. But I might be a carrier of the virus and I might bring it home to my friends and family. So kes sporadik ni, kes yang tidak dapat dijumpai dia punya connection ataupun dia punya link to another positive case. Apabila kes sudah banyak kes-kes yang dianggap sporadik, kita kena pergi membuat testing yang menyeluruh di seluruh negeri. Daripada satu round menyeluruh itu, kita akan akhirnya dapat melihat trend peningkatan kes yang besar. Kita dapat tengok ada 8 DUN yang telah merekodkan lebih daripada 5% of positivity rate. And then when we went in, true enough, we even found positivity rates that reach up to even 12%. Bila kita start ujian, numbers is increased. When you have a state with such a high population, naturally the numbers would be high. Kita lihat di negeri Selangor saja, bilangan bukan warga negara juga antara yang teramai. Kependudukan, industri, pergerakan, mobility, memang Kesalah tanggapan masyarakat adalah apabila kita mengambil bilangan itu sebagai nombor. Prevalence case mesti dinisbahkan dengan penduduk. Buat matriks yang tepat, yang betul. Sepatutnya kita mengambil kadar rate
per sama ada 10,000 population atau 1,000 population. Labuan penduduknya 100,000. Selangor 6,8 juta. Satu kes di Labuan bersamaan dengan 68 kes di Selangor. 100 kes Labuan sudah mencecah 6,800 kes di Selangor. Dan kalau kita lihat kepada aspek kadar itu, berbanding dengan 100,000 penduduk, kadar keterjangkitan di negeri Selangor itu sudah dapat kita kurangkan. Before you can actually bring the numbers down, the numbers kena naik dulu. Kalaulah kita segera dapat kesani itu, then kita akan dapat bertindak targeted, enhanced action kalau tak pun MCO. Betul. First is lockdown. Peranan lockdown ada kepentingannya. Tapi sampai bila kita nak hidup dengan COVID-19 dan kita MCO duduk rumah, kita di lockdown di rumah, kita dikurung di rumah. We have to find a solution. Cannot be doing more of the same thing. Maaf cakap, kemuncak ketidakcerdikan adalah mengulangi kerja yang sama, mengharapkan keputusan yang berbeza. You do the same thing, you definitely will get the same result. Lockdown yang tidak ada kegiatan-kegiatan lain adalah umpama kalau kita buat kereta, bukan tekan brake tau. Kita hanya angkat accelerator. Pressing on the brake is going out to do ACD, active case detection, targeted, segalanya. And you speed up. Not only the testing, the contact tracing must also be automated, must be speed up, you must ramp up. Finally, you isolate, then you support. Jangan tinggalkan orang saudara dalam quarantine, akhirnya balik dead on arrival or brought in dead. DOA or BID, sebab apa? You did not support him when he was in quarantine. Sistem pengoperasian DCAC, also kita yang mulakan pada Februari tahun ni. Ketika tu semua orang macam, okay, tak apalah biar CAC beroperasi. But we already know the problem. Ini Selangor. Orang ramai. There will be not enough hospital bed. Kena di quarantine di rumah. Kita tahu there's going to be home quarantine. In fact, kita dah ada perancangan sebenarnya pada mula-mula untuk kita kembangkan home quarantine and the state will help. The feedback that we got from KKM, don't worry YB, kita ada enough dekat MAIPS. You tell them stay at home and you don't tell them what to do, you don't tell them what to expect. You're going to create panic. People don't know what's happening. Adalah penting juga untuk doktor sentiasa ada perhubungan dengan pasien tu secara telekesihatan. After that kita kata okey, tak apa. In case kalau ada quarantine, kita akan prepare dia orang dengan home assessment tool ataupun home quarantine kit lah. Proses kuarantin dan sebagainya diuruskan mereka secara langsung. Saringan akan diikuti dengan kit dan tools yang kita akan bekalkan kepada mereka. The home assessment kit is actually a tool which is number one, to take away the panic. We give them a table of what are the things to do, what are the things to know. Those simple things, how to wash your clothes, how to even eat, how to share a house with somebody who's negative, right? How to be safe at home. Kita ada fenomena happy hypoxia. Orang muda yang tak ada apa-apa simptom, ya, happy, ya, panggil happy, tiba-tiba mengalami masalah pernafasan. The only symptom yang kita boleh pegang sebagai sign yang perlu kita ambil tindakan adalah saturasi ataupun ketepuan oksigen di dalam darah. We give them pulse oximeters to see their oxygenation in their blood, because these are things that are early indicators that if they are actually going to get worse. We give them medications so that they don't have to go out to the pharmacy, and we give them N95 masks in case they need to walk around the house. They are well protected. For the first 50,000 patient yang kita quarantine di rumah, kita tak ada satu pun case DID lah, because ada monitoring yang rapi. This is the fourth wave coming, and the numbers is as sure as daylight. Orang dah kata dah forget about testing dah, kami dah cemuh, dah boring, dah fatigue dengan testing.
Meanwhile, you see facilities overwhelmed by positive cases. Right now, all our hospital in Klang Valley dan Selangor overwhelmed. If you can ramp up your vaccination, yes. But until such time, what do? You got to quickly test, isolate, and continue to landaikan. And then for the first time ever, barulah disebutkan KKM akan melaksanakan mass testing. At last, message is gotten across. COVID-19 datang bukan hanya bersama-sama dengan krisis kesihatan. Ia juga bersama-samanya dengan krisis politik dan kepimpinan dalam negeri dan negara kita, Malaysia, yang berpanjangan. Pada peringkat awal, peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga itu kita dapat mengawal. Tetapi apa yang ada sekarang adalah merupakan hasilan daripada pilihan raya di Sabah. Dan saya menyedari kalau langkah seperti MCO ataupun PKP dilaksanakan, kemungkinan kita berdepan dengan krisis yang ketiga, iaitu krisis kewangan dan krisis ekonomi. Impak COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia dan Selangor memang hebat. KDNK Malaysia telah menguncup sebanyak 5.6%. Manakala KDNK Selangor pula menguncup sebanyak 5.3%. Satu penguncupan yang besar. Business is not as usual anymore. Many businesses have been affected, which means many employees have been affected. B40 makin melebar, M40 makin mengecil. Kalau katakan kita tidak segera memulihkan ekonomi, keadaan sosial ini akan bertambah teruk. But there are some family members who are unable to pay their bills. There are some family members who don't have enough food to eat. We are rolling out food aid, Subang Jaya distribution in June and July alone. We are looking at meeting 700 food basket distribution. This also includes food vouchers. Kerajaan kita telah memikirkan pelbagai sudut dan pelbagai perspektif, mengambil sikap cepat dan tangkas. Bila Perintah Kawalan Pergerakan 1.0 diisytiharkan pada 18 Mac 2020, Kerajaan Negeri telah memperkenalkan pakej ransangan Selangor Prihatin fasa pertama pada 20 Mac. Beberapa hari selepas Perintah Kawalan Pergerakan 1.0, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan bajet sebanyak 127 juta. Kita ada Hijrah Selangor. Hijrah Selangor ni adalah anak syarikat yang memberi pinjaman mikrokredit untuk SME-SME. Kami telah membenarkan moratorium lah untuk SME-SME ni. Sebenarnya sejak daripada bulan Julai tahun lepas, kita sudah membentangkan apa yang kita panggil Pelan Pemulihan Ekonomi yang merangkumi sustainability syarikat-syarikat perusahaan manufacturing industry, mempergiat apa yang dikatakan food security, dan juga dalam masa yang sama empower and enhance digitalization. Dan ini selaras dengan impian kita ingin menjadi smart state menjelang tahun 2025. Asasnya itulah pergerakan dunia. We went to Casablanca in Morocco. We went to Holland, in Amsterdam, for example. Digitalization is part and parcel of their planning in future. And the future is now because of the pandemic. Dalam program Pelan Pemulihan Ekonomi yang melibatkan peruntukan sebanyak 55 bilion, program-program yang kami sertai seperti projek perumahan idaman, iaitu projek perumahan mampu milik untuk rakyat negeri Selangor. Kami telah memperkenalkan Selangor Kerjaya. Dalam musim COVID, ramai orang telah kehilangan pekerjaan. Selain daripada pemadanan antara orang yang mencari kerja dan majikan yang mencari pekerja, membantu juga rakyat di Selangor upskilling and reskilling. Selain daripada itu, Negeri Selangor telah meneruskan program ransangannya kepada pakej Kita Selangor 1 dan 2. Yang terbaru dalam program pakej Kita Selangor ini, kita menyediakan data internet. Bila meniaga secara online, datanya tak cukup, kami bantu peniaga-peniaga ni dengan memberi mereka data.
Kami meneruskan juga program tuition EPTRS, iaitu untuk tuition secara online lah. Kandungan pembelajaran dalam EPTRS.my adalah dalam bentuk video dan para pelajar boleh bersoal jawab dengan guru yang telah membuat perkongsian. Kami membantu SME melalui program Selangor Advance. Invoice yang telah mereka, kerja-kerja yang telah mereka buat tu kami bayar dulu dan kemudian kami claim daripada employer yang memberi kerja kepada mereka lah. Sebagai agensi utama di negeri Selangor ini, MBI memang rasa terpanggil dan bertanggungjawab untuk bersama-sama membantu kerajaan negeri membela kesejahteraan hidup rakyat di negeri Selangor. If they get locked down, finally corporate income negara akan terjejas. We must protect our industry through protecting our workers. Kita mengadakan program POIS. Suatu rangka kerja yang dipanggil sebagai POIS mula diperkenalkan agar tempat kerja lebih selamat. Kita telah pun pergi kepada industri. Yang pertama, kita melatih Scrum Master, mata dan telinga kita dalam melaksanakan SOP. Kita juga membantu kerajaan pusat dalam pemberian vaksin untuk kilang-kilang industri. The state leadership, they have taken the vaccine bull by its horns and have decided that the state should also play a role in vaccination. Kerajaan negeri juga ada proses kita dah sign agreement untuk dapatkan vaksin. Kerajaan negeri telah pun melantik Satgas Healthcare untuk melaksanakan program ini. Kita telah pun menandatangani bersama dengan Farman Niaga pada 1 Jun dan kita mendapat bekalan vaksin pada 25 Jun 2021. Esoknya, kita telah memulakan program vaksinasi. Kita memperuntukkan sebanyak 2.5 juta dos yang akan memanfaatkan 1.25 juta penduduk di negeri Selangor, yang mana kita bahagikan kepada dua, industri dan juga untuk masyarakat. Program Cyvax Community ini adalah program kerajaan negeri untuk memvaksinkan dan memastikan golongan-golongan P40 dan frontliner yang masih belum divaksinkan mendapat vaksin terlebih dahulu yang dibiayai oleh kerajaan negeri. Cyvax Industry pula adalah program yang untuk memastikan pekerja-pekerja di industri mendapat vaksin mereka. Vaksin yang diperuntukkan untuk pekerja ini akan dibiaya oleh majikan ataupun kilang masing-masing. Kita kena cepat segera imunisasi pekerja walaupun mereka warga asing. Untuk memastikan kelangsungan industri tersebut. Lebih daripada 60,000 syarikat yang telah mendaftar. Kesemuanya melahirkan rasa bangga kerana pertama sekali mereka dapat membantu anak buah mereka ataupun pekerja-pekerja mereka membiayai mereka dapatkan vaksin. Daripada 60,000 syarikat ini, sebanyak 2.6 juta pekerja yang memerlukan vaksinasi. Mereka boleh teruskan kerja dan mereka akan rasa diri mereka lebih selamat dan dilindungi. Selangor should achieve our kind of immunity kelompok secepat yang mungkin kerana kita adalah penyumbang 25% daripada keluaran dalam negara kasar. Kita telah pun menghabiskan lebih daripada 300,000 dos. Kita jangka akan menghabiskan seluruhan stok dos yang kita ada pada penghujung tahun ini, insya-Allah. Saya benar-benar dapat menyedari dan menginsafi erti that setiap masalah seseorang itu atau senegara itu adalah masalah kita semua. Until and unless everyone is safe, no one is safe. Pandemik ini adalah satu reset. Satu peluang untuk kita nilai balik, amati balik kehidupan kita tentang apa yang kita buat sebelum ini. Revisit balik and do a critical review and analysis of what went wrong and how we could do it better the next time round. Sama ada dalam pentadbiran, pengurusan, politik, sistem kesihatan, sistem sosial dan sokongan, kita berurus niaga dan sebagainya.
Moving forward, this is the best time for us to overhaul, reform the healthcare system and its delivery. Saya harapkan siapa pun yang mentadbir dan merintah menjadi menteri, they should take up this seriously. Dalam peperangan, dalam pertempuran, dalam perjuangan, kita tidak boleh putus asa. Ini cabaran kita, cabaran yang berbeza. Kita, Negeri Selangor, rakyatnya sangat progresif. Rakyat juga sangat positif ke depan. Dan kita akan tabah. Dan kita juga akan sentiasa mengemaskini data, fakta, dapatan-dapatan daripada pakar dan tokoh untuk kita sentiasa ke depan dalam menangani krisis ini. Mari kita bersama-sama dan menjuarai cabaran ini. Sebagaimana datuk dan nenek kita menjuarai cabaran memerdekakan negara ini. Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa.